Dr. Dini, ada tak kisah hud-hud dalam Quran? Hud-hud pula ada. Ada? Ada. Hud-hud dalam Quran surah An-Naml. Surah bertemakan semut. Surah An-Naml. Surah An-Naml. Surah nombor 27. Surah An-Naml, surah nombor 27 di belakang surah Al-Qasas. Tuan-tuan boleh semaklah ayat panjang cerita hud-hud ni, berkaitan cerita Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan boleh semak ayat 15 hingga ke ayat 44. Ayat 15 hingga ke ayat 44 cerita Nabi Sulaiman, yang mana permulaan kisahnya menyebutkan tentera-tentera Nabi Sulaiman ialah jin, manusia dan burung-burung. Tentera-tentera Nabi Sulaiman ada 3. Kata Hamka, tentera alam ghaib, jin. Tentera darat, manusia. Tentera langit, burung-burung. Salah satunya ialah hud-hud. Jadi pada satu hari, ini firman Allah dalam ayat An-Naml, surah An-Naml 15 hingga 44. Satu hari, maka Nabi Allah Sulaiman memeriksa perbarisan. Maka burung-burung ni pun buatlah perbarisan. Nabi Allah Sulaiman tengok, mana hud-hud? Hud-hud tak ada. Mana dia pergi? Maka jika dia tak mampu berikan alasan, aku akan siksa dia ataupun aku akan sembelih dia. Nabi Sulaiman beri amaran. Kalau burung hud-hud yang tak ada dalam perbarisan, dia tak beri alasan yang kukuh, aku akan siksa dia ataupun aku akan sembelih dia. Melainkan dia berikan alasan yang kukuh. Rupanya hud-hud terlewat sampai perbarisan. Terlewat, tapi akhirnya sampai juga. Bila sampai, dia beritahu kat Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, aku pergi ke satu tempat. Akhirnya kita tahu tempat itu ialah bumi yang bernama Sabak. Tempat permaisuri Balqis memerintah. Nama negerinya Sabak. Dan aku mendapati pemimpin dia seorang perempuan, yakni permaisuri Balqis. Dan mereka menyembah matahari. Dan singgah sana permaisuri dia luar biasa. Dia cerita 3 benda besar. Ketua dia perempuan, mereka menyembah matahari, singgah sananya besar. Tapi Nabi Sulaiman belum percaya. Hud-hud ni cakap betul ataupun tidak, belum percaya. Dia nak uji dulu. Baik, kalau benar kamu bawa suratku, berikan kepada permaisuri Balqis. Tengok apa jawapan dia. Nak uji hud-hud benar ataupun tidak. Jadi daripada respon nanti permaisuri Balqis, Nabi Sulaiman menentukan hud-hud benar ataupun tidak, dan begitulah seterusnya. Maka burung hud-hud pergi ke Sabak meninjau benda besar tentang negeri di sana yang mereka tidak menyembah Allah dan sebagainya. Dia langsung tak pergi makan angin. Dia tak pergi makan angin. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa yang burung hud-hud buat tidak menimbulkan mudarat kepada orang lain. Dia tak pergi sehingga akhirnya boleh mendatangkan mudarat pada orang lain ataupun boleh mendatangkan risiko pada nyawa orang lain. Itu burung Uhud tak buat. Itu burung Uhud tak buat. Dia tak sama dengan manusia. Yang manusia duk buat hari ini tak sama dengan burung Uhud. Nak kias tak boleh, tak sama. Kadang-kadang kita buat, kita pergi makan angin waktunya tak sesuai, kemudian kita melanggar SOP yang boleh mendatangkan risiko terhadap nyawa orang, itu benda besar. Burung Hud-hud tak buat benda macam tu. Dia pergi tengok negeri Sabak, tak kacau pun orang lain, tak mendatangkan mudarat pada orang lain. Dan dia menyampaikan laporan yang besar maknanya bagi negara Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Maka itulah burung Hud-hud. Dan para ulama mengatakan burung Hud-hud ini Allah berikan kelebihan, dia boleh mengesan air. Maka disebutkan dalam kitab tafsir, Nabi Allah Sulaiman memanfaatkan burung hud-hud untuk mengesan air. Bila burung hud-hud dapat kesan air, maka Nabi Sulaiman akan arahkan jin mengorek tanah. Tentera jin korek tanah.
Sedalam mana pun jin akan korek. Dan jin di era Nabi Allah Sulaiman buat kerja luar biasa. Antaranya kata Allah, jin diarahkan Nabi Sulaiman buat maharib, gedung-gedung besar. Yang buat tamasil, patung-patung besar. Yang buat jifan, kuali dia sebesar kolam. Jin buat kawah, kuali untuk masak, satu kuali sebesar kolam. Itu Quran sebut. Luar biasa teknologi jin ketika itu. Jadi burung hudhud dia akan cari air. Itu kisah tentang burung hudhud yang Hamka sebutkannya sebagai burung takur. Burung takur. Dalam bahasa Inggeris kita panggil dia hoopoe. Hoopoe. H-O-O-P-O-E. H-O-O-P-O-E. Hoopoe. Itu burung hudhud. Panggil hudhud lah senang. Hoopoe. Panggil hudhud. Senang. Semua orang faham.